negara kita dan juga di seluruh dunia. Jadi betul COVID-19 krisis ni memang sentiasa melanda di negara kita dan juga di seluruh dunia. Jadi memang akan sentiasa ada perubahan dari segi sistem dan juga SOP dan sebagainya. Untuk buat masa sekarang ni Taska dan Tadika masih boleh beroperasi, tapi untuk parents yang bekerja sebagai frontliners ataupun essential services ataupun perkhidmatan perlulah nama dalam bahasa Melayu dia. Okey, jadi tak semua anak boleh dihantar ke sekolah, kecuali kita perlu minta surat majikan mereka untuk kedua-dua ibu bapa, dan juga kita setiap hari mereka perlu hantar borang deklarasi kesihatan anak-anak. Jadi kita nak tahulah dalam borang tu kita nak tahu sama ada mereka ada duduk dengan family lain ke, kesihatan mereka sihat okey ke, ada apa-apa gejala ke dan sebagainya. Jadi borang lampiran declaration form tu memang sangat penting lah, setiap hari perlu diserahkan kepada kami. Dan SOP memang akan jaga sangat ketat. Parents tak boleh nak naik atas ambil anak ke tadika hantar ataupun ambil anak tak boleh nak atas. Jadi kita perlu jaga SOP betul-betul. Itu adalah cabaran kita juga, dan juga cabaran bila kita bila anak-anak yang tak dapat hadir ke tadika sebabkan parents mereka bukan frontliners dan juga yang bekerja sebagai essential services. Jadi siapa yang dekat rumah tu kita minta parents untuk datang ke sekolah, dan kita perlu siapkan tugasan, maksud saya siapkan packing barang iaitu buku-buku dan juga bahan bantu mengajar. Jadi kita kena banyak pergi ke kedai untuk membeli barang, untuk create lesson plan, untuk bahan bantu mengajar, untuk improvekan mereka punya, anak-anak mereka punya perkembangan, development. So banyak bahan bantu mengajar dan juga subjek dan juga mereka perlu buat belajar di rumah lah. Mereka yang tak hantar anak ke sekolah perlu belajar di rumah. Jadi macam mana mereka nak belajar di rumah? Bermakna cikgu ni ada macam ada lebih kerja sikit, iaitu teacher kena buat video macam PDPR untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah kan. Jadi kita perlu buat video, hasilkan video mengajar anak-anak kita sendiri, dan juga satu hari tu lebih kurang dalam 2 atau 3 video lah satu hari, iaitu bahan bantu mengajar ada 2 ke ada 1 ke, dan juga subjek yang kita perlu ajar setiap hari. Jadi cabarannya bila kita kena buat video, kita kena sediakan bahan, kita kena buat bahan tu depan video, and then edit video, publish that video, and then kita sebarkan pada parents. Lepas tu kita kat sekolah, bila kat sekolah kita kena ajar juga anak-anak yang anak-anak frontline juga essential services tu. Cuma maksudnya kita kena buat bertambahlah kerja kita, which is record video. Lepas tu kita kena buat dekat sekolah juga, and then benda ini akan berlangsung selama 2 minggu atau 3 minggu, ataupun sampai bila PKP dah habis, ataupun bila kita sekolah dah buka seperti biasa. Dan kita akan tengoklah, sebab from time to time progression memang sangat berbeza. Jadi kita kena sentiasa ready dengan apa yang ada. Jadi kita kena sediakan, kalau PKP ni bersambung lagi, maknanya kita perlu beli bahan yang banyak, dan kita perlu packing lagi, dan kita suruh parents hantar bahan yang lama dan juga ambil bahan yang baru macam tu. Jadi kita kena sentiasa continue dengan video dan juga sesi pengajaran kita lah, supaya anak-anak tak ketinggalan dan silibus mereka pun boleh habis. Alhamdulillah setakat ni saya rasa sangat berpuas hati kerana kita pun dah upgrade sikit-sikit daripada tak ada sistem. Kita adakan sistem dulu pakai resit buku tu. Sekarang resit kita hantar online saja, so kita dapat kurangkan risiko COVID-19 juga, sebab kita tak ada berurusan dengan parents berdepan-depan. Dari segi payment pun mereka bayar secara online saja, transfer kepada akaun company. Lepas tu Alhamdulillah kita banyak upgrade juga dari segi pengurusan staff yang mana kita rasa kurang, kita pertingkatkan lagi. Jadi ada juga staff-staff baru yang masuk yang memang sangat berdedikasi dan dapat menjalankan tugas dengan baik, dan kita dapat jaga staff kita dari semasa ke semasa. So banyaklah juga aktiviti yang kita buat dengan staff-staff, macam dari segi penjagaan staff dan juga dari segi pengurusan tadika dan taska, gotong royong, meeting, training dan sebagainya kita akan buat. Jadi kita akan sentiasa busy lah. Jadi supaya kita punya staff tu cukup dari segi education, dari segi knowledge diorang, dari segi management, dari segi macam mana diorang manage anak-anak, macam mana manage dengan pengajaran dan pembelajaran, dan juga macam mana diorang handle dengan parents. So banyaklah kita improve itu, dan saya rasa sangat berpuas hati sebab kita punya management Alhamdulillah from time to time kita upgrade dan makin okey, insyaAllah. Kepada bakal usahawan muda, saya ada banyak nasihat, tapi kita perlu ada education level kita perlu tinggi, dan kita perlu ada knowledge yang cukup untuk before kita start kita punya business. Dan kita kena betul-betul manage kita punya management, macam dari segi account, duit keluar masuk kita. Lepas tu dari financial lah, maksudnya kita kena sentiasa ready dengan loss, kita punya rugi, sebab bila kita buka tadika ataupun taska atau apa-apa company pun kita akan ada mengalami kerugian selama beberapa bulan. Itu adalah normal, tapi macam mana kita tingkatkan kita punya dari segi marketing, kita kena bijak lah, kita kena bijak dalam menjalani satu company, menjalankan sesuatu company business. Jadi untuk usahawan muda tu pastikan ada education dan juga knowledge yang cukup. Lepas tu saya nak bagi tahu supaya kita sebagai usahawan muda perlu sentiasa belajar. Kita jangan berhenti belajar, kita jangan penat belajar, kerana kita memang perlu banyak belajar untuk kita banyak dari segi banyak skop sebenarnya, dari segi bukan saja dari segi pendidikan kanak-kanak, tapi bukan saja daripada segi management, tapi dari segi banyak. Contohnya dari segi kita punya attitude juga, dari segi attitude kita. Lepas tu macam mana kita berkomunikasi pun penting juga, dari segi kita punya develop, kita punya keyakinan, kita punya brave, kita punya keberanian, macam tu. Jadi banyak skop, sangat banyak skopnya kalau kita nak jadi seorang usahawan muda yang berjaya. Kalau setakat nak jadi usahawan tu memang senang, memang boleh, tapi macam mana kita nak capai ke satu tahap, iaitu usahawan yang berjaya tu, memang kita perlu, memang banyak sangat yang kita perlu hadapi. Dan juga yang ketiga ialah kita kena sentiasa be open minded, dan juga open minded maksud saya kita perlu sentiasa rendah diri.
dan juga bersikap terima pendapat orang lain lah. Maksudnya kita tak boleh nak hidung tinggi, kita tak boleh nak sombong, kita tak boleh nak bongkak sangat yang kita ni usahawan lah sebagainya. Tapi apa-apa nasihat kita perlu terima, dan itu adalah salah satu macam mana kita nak majukan diri kita dan juga majukan bisnes kita. So kalau kita tak boleh dengar nasihat orang, mungkin nasihat orang tu boleh dipakai. Jadi kita tak boleh nak tolak mentah-mentah, jadi kita boleh dengar dan juga kita akan fikir sendirilah sama ada apa kebaikannya dan juga apa keburukannya. Jadi kalau ada kebaikan, kita absorb. Jadi dari situ juga kita dapat memajukan juga mengembangkan bisnes kita. Jadi kita pun tak boleh sombong untuk rasa diri sendiri betul dan rasa macam dah paling hebat lah. Kira macam kita perlu accept other opinions from others. Okay? Jadi daripada pengusaha-pengusaha lain pun kita kena sentiasa keep in touch, kita sentiasa tanya pengusaha lain macam mana pendapat mereka, nasihat mereka, apa yang kurang ke apa, jangan malu untuk bertanya. Lepas tu kita pun tak ada masalah untuk tanya parents tentang kita punya untuk nasihat ataupun improvement ke, dan dari segi apa-apa lah. Kalau kita nak buat aktiviti ke, kita nak buat gotong royong ke, apa-apa semua kita boleh je berurusan dengan parents juga. Sebab parents pun ada idea mereka sendiri, mereka pun juga manusia yang mereka juga bekerja. Ada yang macam parents saya, frontliners saya mostly ada yang kerja pegawai perubatan, ada yang kerja makmal perubatan, ada yang kerja sebagai polis, cikgu, jadi macam-macam. Jadi kita ada parents yang betul-betul yang juga educated, dan jadi kita boleh je tanya pendapat parents juga. So, tak ada masalah. Ilmu ini adalah percuma dan kita perlu korek dan mendalami ilmu tu. Kita kena pandai cari, dan kita the key is to be humble, dan juga kita kena terima apa-apa keburukan ataupun kebaikan yang mendatang. So dengan hati yang terbuka. Okay, target saya macam saya cakap, dalam masa 5 tahun mungkin kita akan ada cawangan yang lain juga. Sebab ni dah buka lebih kurang 3 tahun, kita ada satu cawangan yang kita nak buka. Jadi mungkin dalam masa 5 tahun kita akan buka cawangan yang lain, ataupun kita akan mengembangkan cawangan yang sedia ada untuk adakan kelas-kelas yang lain, ataupun mungkin kita akan operate sekolah rendah. Sekolah rendah tu nama dia Nadi Tafiz Al-Baghdadi, maksud sekolah Tafiz lah, untuk sekolah rendah anak-anak yang berumur 7 hingga 12 tahun tu, daripada darjah 1 hingga darjah 6. Dan mungkin kita akan lebihkan lagi. So senang lah kalau parents nak hantar anak dia dekat taska. Mungkin ada adik-beradik daripada umur yang bawah 3 tahun, ataupun ada yang dah sekolah ke jadi mudah lah untuk mereka hantar ke tempat yang sama. Mereka tak perlu nak singgah ke banyak tempat. Macam adik kecil dia, baby dia dekat taska sini, lepas tu tadika dekat sana, lepas tu sekolah rendah kat sekolah sana. Jadi dari segi macam tu kita agak memudahkan parents juga, dan juga memudahkan dari segi team management jugalah. Dan juga kita mungkin akan apply satu persatu, sebagai contoh macam transportation ke, macam kita akan sewa van ke, sewa bas ke, kalau perlu kita boleh ambil anak-anak daripada rumah. Okey, dari situ juga kita boleh meningkatkan kita punya kualiti sesuatu tadika dan taska, dan juga company, dan juga mungkin boleh memudahkan parents, dan juga dari segi bisnes kita juga. Okey, sama-sama. Terima kasih juga kepada Cik Nur Alia Husna kerana sudi interview saya sebagai pengusaha untuk awak punya assignment. Okey, dari segi gambar tu Cik Alia Husna boleh ke Instagram kami, iaitu darulhaq.al-baghdadi. Darul Haq tu DARULHAQQ titik Al-Baghdadi, ALBAGHDADI. Okey, dekat Instagram tu kita ada posting macam-macam video dan juga gambar aktiviti anak-anak. Jadi Cik Alia Husna boleh check dekat situ sajalah, dan juga ataupun dekat Facebook Darul Haq Al-Baghdadi Tampoi. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.